Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hakim berkata hikmah. Hikmah itu berlaku dari 4 macam. Pertama, badan yang bebas daripada kesibukan dunia. 2, perut yang kosong daripada makanan. 3, tangan yang kosong daripada kekayaan dunia. 4, memperhatikan, memikirkan akibat dunia, yakni memikirkan bagaimana nasibnya kelak, sebab ia belum mengetahui apakah amalnya diterima atau ditolak. Dan Allah telah menetapkan tidak akan menerima kecuali amal yang baik, dari badan yang baik dan harta yang baik. Baik, hikmah ini maknanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dia kata berlaku daripada 4 macam. Bijaksana kita ni otak cerah, dia mari daripada punca dia mari daripada 4 benda ni. Dan saya ingat dah banyak dah dibincang benda ni. Cuma dia macam rumuskan saja, iaitu yang pertama sekali, badan yang bebas daripada kesibukan dunia. Jadi seperti yang kita maklum, hidup dalam dunia ni kita nak pakai, nak makan, nak minum. Nak pakai, nak makan, nak minum, kita kena buat kerja. Namun begitu, kerja kita tadi tak nampak sampai peringkat kita ni tenggelam dan juga hanyut dalam dunia. Sebab di sana kalau kita tengok orang yang bekerja ni, ada yang dia tu macam hidup dia untuk bekerja, sampaikan dia nak makan bersama anak bini pun tak ada. Kita tengok di situ ada satu golongan, satu kelompok manusia. Dan saya pernah beritahu ada satu orang, saya tengok dia kelang kabut. Saya kata, entah bekerja ni untuk bekerja, bukan untuk makan. Entah bekerja ni untuk bekerja sebab dia kerja, bukan untuk kesenangan. Kita bekerja ni untuk kesenangan hidup dalam dunia. Ada time kita kena break kerja. Allah Ta'ala pun dia dah ajar dah kita menerusi penciptaan langit dan bumi. Allah Ta'ala buat langit dan bumi sittati ayam, 6 hari. Summa stawa 'alal arsy. Lepas tu dia duduk di atas arasy. Baik. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, satu hari orang panggil biar ada satu kerehatan. Jangan sampai orang panggil 24 jam kita kerja, anak bini terabai. Jadi Allah Ta'ala buat muka bumi ni pun 6 hari, lepas tu dia rehat satu. Semastawa ni kita terjemah sebagai rehat. Alal arsy. Baik. Jadi kalau begitu keadaannya, maka kalau boleh, kalau sekiranya kita nak dapat orang panggil ketenangan jiwa dan juga hikmah kebijaksanaan ini, maka benda yang pertama yang kita kena buat adjustment ialah supaya badan kita ni, tubuh badan kita, diri kita ni jangan sibuk sangat dengan dunia. Orang lain nampak relax, maintain. Kita ikut orang lain yang maintain tadi. Maintain maksudnya macam mana? Kerja, balik, mari sembahyang surah masjid. Perjalanan hidup dia comel. Ada time duduk masjid, ada time belajar. Kemudian ada time dia kerja sungguh-sungguh. Jangan sampai perangkat maknanya siang kerja, malam pun deal business juga. Tiap-tiap hari macam tu. Kalau kata siang hari dalam seminggu tu, siang harinya bekerja, dalam seminggu tu ada sekali-sekala keluar ada deal business, sabarlah. Boleh lah. Tapi kalau dah tiap-tiap hari, dia tak betul dah hidup dia tu. Hidup orang tu dah tak betul. Dan bila dah kehidupan dia begitu, maka dia tidak ada kebijaksanaan. Orang yang bijaksana ni dia boleh urus kehidupan dia. Bini dia tak marah ke dia. Bini dia tak marah ke dia. 4 hari lepas, satu orang isteri dia minta cerai. Dia nak bercerai. Bila dia tanya kenapa nak bercerai, suami tak bagi makan minum. Tak, dia kata bagi 3,000 sebulan. 3,000 sebulan. Suami tak kaya, cuma suami boleh bagi ke dia 3,000 sebulan.
Habis apa masalah? Masalah dia kata suami bagi 3,000 sebulan tapi suami gaib sentiasa. Tengok. Kahwin dua, tak dia ada. Maknanya perempuan ini dia nak kepada satu orang suami yang boleh bersama dengan dia, time patut bersama. Maknanya bila kita tanya dia, maknanya awak nak supaya suami awak maknanya bersama dengan awak sepanjang masa? Tak dia kata. Saya fahamlah dia kerja lah, tapi malam tu biarlah untuk anak isteri. Tengok jadi benda ni kita kena ambil perhatian. Nombor 2, perut yang kosong daripada makanan. Dan memang kalau kita sentiasa kenyang, kita kadang-kadang rasa macam dia cerdik tu tak ada. Hikmah tadi, kebijaksanaan tu tak mari. Sebab itu orang yang perut dia jaga kosong, dia sentiasa jaga perut dia daripada makanan yang terlalu banyak, minum ke makanan yang banyak, maka kecerdikan tu akan mari pada otak dia, pada fikiran dia. Ketiga, tangan yang kosong daripada kekayaan dunia. Baik. Yang ini pun salah satu daripada punca yang menjadikan otak kita bersinar. Tangan yang kosong ni dia ada kaitan dengan nombor 1. Jangan melampau sangat sibuk mencari dunia. Sampaikan seolah-olah kita rasa kita ni kaya melampau. Semalam saya jumpa ada satu orang kaya, Ferrari ada, Brabus punya Mercedes ni. Tapi hidup dia jadi seorang. Hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kawan kita nak juga. Dan memang passion dia tak suka berkawan banyak orang. Ferrari, tokoh-tokoh kata. Pergi makan pagi, jumpalah dengan dia semalam. Lama tak jumpa. Cuma bila lama tak jumpa tu, bila jumpa tu teringat kisah hidup dia macam mana. Kaya. Makan pagi, sarapan seorang. Walaupun dia kenal kita, dia tak ajak kita. Kebetulan saya pergi bawa pekerja saya makan pagi, sarapan pagi, semalam cuti hari Isnin. Jadi dia pun takkan nak ajak kita kan. Tapi kalau dia ajak, saya boleh maknanya asingkan diri, maknanya tak apalah, pekerja-pekerja lah makan dengan anak isteri kita, teman dia. Tapi tak ada. Tapi borak gitu je lah. Memang mewah hidup dia, sambil makan baca surah Abah. Jadi tak ceria. Kalau tuan-tuan tengok muka lagi tak ceria. Kita tengok orang ni kadang-kadang ada ceria tu, kita tengok muka kita tahu dah ceria ke tak dah. Maknanya seolah dia ada kemiskinan dalam jiwa dia. Duit banyak tapi apa yang miskin? Mungkin dia miskin kebahagiaan. Maknanya dia ada masalah keluarga ke, masalah tak tahulah. Sembahyang wallahualam saya pun tak dapat beria sangatlah, tak maulah nak check beria. Itu urusan peribadi dia. Tetapi maknanya kita tengok dia tu, orang panggil macam gitulah macam saya cerita. Sebab kita nak susah nak nak meneka orang. Kita teka orang ni banyak duit, banyak kereta, kaya, bahagia dia tak. Dan dia akan jadi pemurah, tidak juga. Baru ni bila kita buat announcement untuk kutipan banjir, ada satu orang pergi kedai saya. Bila dia pergi kedai tuan-tuan, tengok gaya dia macam penagih dada, moyok, bodoh. Lepas tu kebetulan saya nak bagi duit kepada seseorang untuk urusan banjir tu. Dia mari bersalam dengan saya. Salam, pak, bagi duit. Dia kata untuk banjir. Tengok gaya dia tu, habis tinggi RM50. Orang muda pula, bukan orang tua, bukan orang pencen, orang yang ada tanggungjawab lagi. Orang pencen tak ada tanggungjawab. Pencen banyak masuk, tapi ini orang yang ada tanggungjawab. Kalau tengok muka dia, memang muka yang sedar, orang panggil sedar. Dan kita pun tak sangka dia nak bersalam, nak bagi duit. Tengok-tengok dia bagi RM500. Jadi payah nak meneka manusia. Tapi muka jernih lah. Cuma nampak moyok. Moyok tak ada moyok. Maknanya moyok macam sak dadah. Saya terkejut. Ini sebab tu saya kata
Amalan baik ni bukan milik ustaz, bukan milik imam, Tok Bilal, Tok Guru ke apa tu, bukan. Tengok orang biasa je. Dan saya yakin, saya pun tak sempat nak tengok dia punya lifestyle dia. Apakah dia pakai kereta mewah ke benda tak. Tapi saya ingat dia orang muda biasalah. Sebab dia pergi 2-3 orang tu nampak orang biasa belaka. Ya. Tetapi derma RM500. Ya. Baik. 4. Memperhatikan, memikirkan akibat dunia, yakni memikirkan bagaimana nasibnya kelak, sebab ia belum mengetahui apakah amalnya diterima atau ditolak. Orang hak otak dia mikir sentiasa, macam mana aku ni, aku duk buat sembahyang bang, mari surau, mari masjid berjemaah, baca Quran lagi, wiridnya apa benda, selawat lagi, Tuhan terima ke tak? Tu dia. Benda ni tuan-tuan, kalau mikir, dia asah otak kita. Ya. Sehingga asah tadi, asah punya asah, jadi cerdik kita. Ya. Baik. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan tidak akan menerima kecuali amal yang baik dari badan yang baik dan harta yang baik. Sebab itu kita minta husnul khatimah tadi, saya selalu sebut untuk ingatan saya dan juga tuan-tuan. Kita hendaklah sentiasa berada dalam keadaan baik. Itu pun husnul khatimah lah. Bukannya mati dalam masjid saja husnul khatimah. Ya, cari makan husnul khatimah. Tetapi kalau kita perhatikan ajaran dari sudut ajaran agama, bila kita buat sesuatu benda itu, cuba didik diri kita niat elok. Keluar cari makan, niat ni aku nak bayar hutang, aku nak bagi makan minum anak isteri aku. Kalau dah tak ada hutang pula, aku nak pertahankan diri aku daripada ada hutang. Husnul khatimah kalau kita cari makan, lepas tu accident apa benda, mati. Ya. Jangan difikir maknanya husnul khatimah tu duduk atas tikar sembahyang. Jadi kalau kita berfikir begitu, maknanya buat satu benda, adjust, jaga niat. Ya. Niat kerana Allah Ta'ala, ya. Apatah lagi mari surau masjid, lagilah kena jaga. Ini hak jenis macam urusan dunia. Itu kalau kita jaga niat kita, dapat pahala. Ya. Bila dapat pahala, maka segala-galanya hidup kita ni baik sentiasa sepanjang masa, daripada ni sampai ke malam nanti. Ya. Malam nanti pula kira balik berapa agak-agak hak jahat aku buat hari ni. Sebab nak tutup kedai ni, kedai kehidupan. Ya. Kedai runcit ke apa benda, kita tutup bila pukul 5 ke pukul 6 nak tutup. Okey, kita kira kedai kehidupan kita ni kita tutup bila nak tidur. Oleh kerana nak tutup ni, nak tidur ni mati kecil ni, mati. Bila mati kecil nak tutup kedai kehidupan kita hari ini, maka semalam kita dah diajar supaya kita muhasabah, kita audit diri kita. Ya. Itu dia punya tutup kedai kita setiap hari ni, tidur tu kira mati kecil. Lepas ni tak tahu hidup ke tak tahu, wallahualam. Jadi dengan sebab itu kita cuba tengok sepanjang hari kita semalam. Kalau hari ni malam ni nanti kita nak buat audit, sepanjang hari ni agak-agak apa benda yang aku terbabas. Ya. Biasanya 2 je yang dalam kitab pun dia ada sebut. Yang terbabas ni mulut mulut kita ya. Kadang-kadang terlupa cerita hal orang lain, ngumpat orang lain, fitnah. Ya. Lepas tu apa dia lagi? Sekarang Facebook. Facebook ni tekan share satu, tekan post satu, habis. Dapat pahala ke dosa, wallahualam. Tekan share, post, cerita, ceramah ke apa benda, kita tekan waktu dapat pahala. Dengan niat mudah-mudahan orang lain pun tolong dengar. Tapi kalau share, post berita yang tak tahu betul ke tak, habis dapat dosa. Ya. Jadi benda ni yang benda kecil ya. Kita tak perasan, mulut dan jari sekarang kena jaga. Hak lain tu saya rasa nak kata kita pergi beli tiket, kalau kita ni lah maknanya orang masjid yang mari masjid ni, nak kata kita pergi beli toto dah insya-Allah nak kata pergi minum arak pun lagilah dak, zina ke apa benda, lepas tu apa dia lagi. Kalau pun habis tinggi tertengok perempuan, Islam kata tengok sekali tak apalah, kal ula wa alaika tsani.
hak pertama tak apa, yang kedua tu jangan. Itu mungkin kita terbabas sikit lah. Tak tengok comel sikit ataupun tengok peha ke apa benda, tengok 2 kali habis. Hak kali pertama sedekah je Tuhan kata. Sedekah untuk engkau. Kali kedua tu bukan kau kena tanggung. Ya. Jadi mungkin itulah yang apa tu, yang mungkin terbabas dalam kehidupan kita sehari-harian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.